Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adakah saya tengah live, tuan-puan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Okey, sebab saya tak nampak. Baik, alhamdulillah. Kita share dulu dekat Ustazah Noni. Okey, laptop kena rendah sikit. Okey, kita nantikan sedikit lagi rakan-rakan tuan-tuan perempuan. Ya, mungkin ada kawan-kawan kita yang akan masuk sekejap lagi, insya-Allah. Dalam 1 minit lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, alhamdulillah. Ya, saya nak make sure. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang bersama dengan kita dah, saya tengok ada lebih kurang 18 orang. Boleh tak komen adakah suara saya clear ataupun macam mana? Suara clear tak? Video clear tak? Audio dengan video clear tak? Ya. Dan kemudian kita akan mulakan apakah pembelajaran kita pada pagi ini yang dapat saya kongsikan, insya-Allah, untuk sama-sama mengambil manfaat, insya-Allah. Baik. Saya tak nampak tuan-tuan dan puan-puan punya komen. Okey, saya menganggap video dan audio clear lah ya. Insya-Allah. Baik, rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan, hari ini kita nak sambung perbincangan kita. Terima kasih banyak Harmizangah, surau An-Nur juga clear, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mula, insya-Allah minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk bukan sekadar komen clear sahaja, tetapi bantu sebar-sebarkan, share kuliah ini. Moga-moga mendapat manfaat juga kepada rakan-rakan kita yang mungkin sedang mencari kuliah mana yang nak diikuti, ataupun mungkin rakan-rakan yang memang dah ikut surau An-Nur tetapi hari ni tak perasan kuliah dah mula. Jadi tolong ingatkan mereka bahawa kita nak mula dah, insya-Allah. Baik, rakan-rakan, seperti yang saya lazim bawa, hari ni insya-Allah kita nak sambung perbincangan kita melalui buku Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil yang mana buku
ini adalah berjudul atau buku ini bertajuk 50 Kaedah Al-Quran untuk Jiwa dan Kehidupan. Sudah beberapa kaedah kita lalui. InsyaAllah hari ni kita nak belajar satu kaedah yang sangat penting. Sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Untuk peringatan saya dan kita semua, iaitu kaedah untuk kita nilaikan bersama, untuk kita semak bersama dan untuk kita beramal insya-Allah. Apakah kaedah tersebut? Kalau dalam buku ini, buku 50 kaedah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan ini sebenarnya adalah buku terjemahan, yang mana buku ini ditulis asalnya di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab, dan kemudian diterjemahkan, yang mana dalam bahasa Arab berjudul Qawaid Quraniyah. Qawaid Quraniyah, iaitu 50 kaedah tentang apa? Kaedah Quraniyah fi nafs wal hayah, dalam jiwa, bagi jiwa dan kehidupan. So kalau mengikut penulis Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil ini, beliau meletakkan kaedah yang saya nak share dengan tuan-tuan perempuan hari ini adalah kaedah yang ke-12. Tapi sebelum ini saya nak maklumkan dekat tuan-tuan perempuan, saya tak ambil ikut silibus ataupun penulisan judul oleh Dr. Umar. Kita ambil mana yang, maksudnya kita skip jugalah. Kita akan ambil semua insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala. Cuma saya memilih tajuk mana yang nak didahulukan. Mungkin berdasarkan situasi semasa dan sebagainya lah. Okey, baik. Hari ni tuan-tuan perempuan, cuba tuan-tuan perempuan buka surah Al-Hujurat, surah ke-49 menurut penyusunan Al-Quran, dan ayat yang kita nak tengok adalah ayat 13. Dan frasa yang kita nak tumpukan adalah frasa pada ayat ataupun pada permulaan inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah. Tapi jom kita baca dulu ayat ini, iaitu ayat ke-13 menurut surah Al-Hujurat. Okey. Perempuan, tuan-tuan dan puan-puan, pi muka surat di dalam Al-Quran, muka surat 517. 517. Kita nak pi surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-13. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق الله العظيم. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, ayat 13 daripada surah ke-49. Allah Ta'ala mulakan dengan Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, khalaqnakum, telah menciptakan kamu. Kami ni merujuk kepada siapa tuan-tuan? Kami ni merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Kamu tu siapa? Kamu tu ya ayyuhan nas tadi. An-nas tadi ni. Ya. Kamu itu adalah sekalian umat manusia. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, yakni umat manusia, min dzakarin wa untha. Min zakarin, daripada jantina lelaki, dari lelaki, wa untha, dan juga daripada wanita ataupun perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kamu, syu'uban, berbagai bangsa, wa qabaila, dan bersuku puak, ataupun
berbagai jenis bangsa dan keturunan, ataupun kita kata bersuku puak, berkumpulan, ya, ataupun dalam terjemahan lain, ya begitulah, ya, syu'uba wa qabaila, berbagai bangsa, berbagai jenis kumpulan, keturunan dan kepelbagaian, maksud yang menjurus kepada adanya kepelbagaian ataupun majmuk di atas muka bumi ni. Subhanallah. Lita'arafu, supaya kamu berkenal-kenalan, supaya kamu beramah mesra, supaya kamu ta'aruf. Itu antara maksud lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu, akramakum semulia-mulia kamu, atau yang paling mulia di kalangan kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa, yang lebih takwanya di antara kamu. Tadi Allah bagi tahu Allah cipta kepelbagaian puak, kepelbagaian suku kaum, kepelbagaian bangsa, kepelbagaian keturunan untuk kamu berkenal-kenalan, beramah mesra, berta'aruf, berkomunikasi, berinteraksi, tolong-menolong, bekerjasama. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, di kalangan kamu adalah orang yang atqakum, bertakwa, lebih bertakwa, lebih takwanya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah alim, maha mengetahui, khabir, lagi maha mendalam pengetahuannya, iaitu dalam tentang keadaan, situasi ataupun tentang amalan kamu. Baik, ayat ini rakan sekalian. Saya kira ni antara ayat yang popular jugalah kan di kalangan kita kan, ataupun sering dibacakan, ataupun sering disebut, ataupun sering diperdengarkan dan didengari oleh kita. Yang mana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala telah menciptakan kamu daripada golongan lelaki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan juga kami jadikan kamu, tadi tentang jantina, lelaki perempuan, dan begitu juga ada syu'uban, ada bangsa, wa qabaila, ada kepelbagaian kaum, bersuku puak, berketurunan, ya, kepelbagaian. Dalam arti kata lain, frasa permulaan ini Allah Ta'ala nak bagi tahu kata ada lelaki, ada perempuan, ada macam-macam jenis orang, ada macam-macam jenis bangsa, kaum dan sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk berkenalan, untuk beramah mesra, untuk berta'aruf, untuk berkawan, untuk bersaudara, untuk bermasyarakat, untuk bekerjasama, untuk sama-sama bantu dan tolong-menolong. Tapi dalam kepelbagaian penciptaan Allah Ta'ala, khususnya umat manusia ini, yang paling mulia, yang paling darjatnya tinggi, siapa? Yang paling baik di kalangan kita ini, umat manusia, atqakum, yang lebih takwanya. So dalam arti kata lain perempuan yang kita duk sebut tadi ni kan, ada jantina, ada keturunan, ada kaum, ada suku puak, ada bangsa dan sebagainya. Tak ada yang menunjukkan jantina mana yang lebih baik, bangsa mana yang lebih baik maafkan saya, suku puak mana yang lebih baik, kaum mana yang lebih baik, keturunan mana yang lebih baik. Tak ada. Sebab timbangan ataupun ukuran ataupun KPI di sisi Allah Ta'ala yang paling mulia di kalangan kita bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan pangkat harta, jawatan, bukan berdasarkan berapa bentuk material ataupun aset yang dia ada, ataupun bukan berdasarkan berapa jenis panggilan ataupun address yang kita nak sebut pada dia, ya, pangkat yang ada di hadapan.
Bukan juga mengatakan lelaki lebih mulia daripada perempuan ataupun sebaliknya. Tetapi yang lebih mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kita adalah yang lebih takwanya, yang bertakwa. So, pegang frasa ini erat-erat tentang perempuan sebagai bentuk motivasi dan inspirasi kepada saya dan kita semua dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang sesiapa pun posisi kita. Ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ahli dalam keluarga, sebagai seorang jiran, sebagai seorang majikan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang sesiapa pun posisi dan peranan kita, pegang erat-erat. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. So, jangan kita rasa down, oh saya ni orang kerja biasa-biasa sahaja. Saya ni bukanlah keturunan, orang kata apa, keturunan yang terkenal ataupun yang ada nama, yang ada pengaruh. Saya ni orang tak ada lah education ada tinggi sangat, taklah berpendidikan tinggi sangat, ataupun saya ni rupa parah, taklah berapa cantik sangat, ataupun warna kulit saya ni selalu dijadikan body shaming oleh sebahagian pihak. Saya ini tidak memiliki harta dan sebagainya, atau saya ni perempuan, ya, kadang-kadang kita lihat orang perempuan ni selalu didiskriminasikan. Tuan-tuan dan perempuan, Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita yang paling mulia di kalangan kita adalah yang bertakwa. Subhanallah. So, apa perkara yang kita nak bincang hari ni? Maaf, saya habiskan ayat. Innallaha alimu khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha dalam pengetahuannya terhadap apa setiap perkara yang kita buat, setiap perkara yang kita bertindak, kita laksanakan dan kita cakap. Mahupun yang tersembunyi, Allah Ta'ala tahu semua. So, frasa yang saya nak fokus hari ni, tuan-tuan perempuan, adalah pada inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, ya, semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang lebih takwanya. Baik. So, tuan-tuan perempuan, Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, apa yang seronoknya, subhanallah, satu bentuk saya pilih ini sebagai satu bentuk motivasi, sebagai satu bentuk penguat kepada kita, dan ia sebenarnya hakikat di sisi Allah Ta'ala. Betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memilih kita ataupun tidak mengatakan yang paling mulia, yang paling bagus di sisi ataupun di kalangan kita ni satu-satu KPI, satu-satu ukuran yang kita tak mampu pilih. Maksudnya, kalaulah Allah Ta'ala sebut contoh, ini untuk perbincangan, ya, perbincangan akademik. Jadi saya katakan, kalaulah Allah Ta'ala kata yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang lelaki, kita orang perempuan mesti rasa down, mesti rasa tekanan, mesti rasa tak seronoknya, kenapa Allah Ta'ala cipta aku ni jadi orang perempuan. Betul tak? Dan sebaliknya, kalaulah disebutkan yang paling mulia di kalangan kita adalah orang perempuan, orang lelaki akan cakap apa? Saya bukan memilih untuk jadi lelaki, memang Allah Ta'ala ciptakan kita dalam bentuk jantina begini. Kalaulah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang keturunan A, maka kita yang lahir di luar keturunan A, mesti kita katakan, aku tak pilih benda ni ya Allah, aku tak pilih pun untuk lahir di luar keturunan A. Kalaulah Allah Ta'ala memilih kemuliaan, orang yang mulia di kalangan kita adalah berdasarkan warna kulit, nescaya kalaulah kata yang kulit putih itulah yang paling mulia, maka kita yang kulit sawo matang, kulit gelap ini, kuning langsat dan sebagainya, jenis kulit ni macam mana kita nak sebut? Saya bukan nak kulit warna ni. Jenuh lah kita pergi cari orang kata apa, pemutih kulit lah dan sebagainya, untuk semata-mata menjadikan kita di kalangan orang yang mulia. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala tidak dikirakan atau tidak diukur berdasarkan apa yang kita tak boleh usahakan, tidak berdasarkan apa yang kita tak boleh pilih. Kalaulah macam saya sebut tadi, yang mulia tu adalah golongan tertentu,
kita yang tidak berada dalam golongan tersebut mesti rasa, tak adil, aku tak pilih pun untuk jadi orang perempuan. Kalau orang lelaki yang paling mulia, aku tak pilih pun untuk kulit kuning lansat ataupun sawo matang orang sebut. Ataupun kuning coklat ni, aku nak jadi orang putih. Ataupun kulit putih, sebab Allah Ta'ala sebut orang yang kulit putih tu yang paling mulia. Tidak, tuan-tuan. Subhanallah. Ini antara apa yang disyarahkan Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil dan juga yang disebutkan oleh para ulama tafsir, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hujurat ni, rakan-rakan tuan-tuan perempuan, harap-harap tuan-tuan perempuan boleh balik sambung baca lagi surah Al-Hujurat ini, ya, dengan lebih mendalam, baca tafsiran, ikuti juga dan ataupun cari juga kuliah-kuliah tafsir yang menceritakan tentang konten ataupun kandungan surah Al-Hujurat ini dengan lebih mendalam, insya-Allah. Cuma apa yang kita tumpukan hari ini untuk bagi satu bentuk kesedaran kepada saya dan kita semua, bahawa jangan down dengan apa yang kita tak boleh usahakan, sebab itu bukan ukuran untuk jadi orang yang mulia di sisi Allah. Kalau Allah Ta'ala kata yang mulia di kalangan kamu adalah orang perempuan, nescaya lelaki rasa down, tak adil. Kalau Allah Ta'ala sebut orang yang kulit putih itu lebih mulia, maka kita yang kulit tak apa-apa nak putih atau memang tak putih ni, ya, akan merasakan didiskriminasikan. Kalau Allah Ta'ala sebut orang yang berpendidikan atau berjawatan tinggi itulah yang lebih mulia di sisi aku, maka kita yang mungkin, ya, tidak berpendidikan tinggi atau tidak berjawatan tinggi atau tidak bekerjaya seperti mana yang disebutkan, akan rasa tak adil. Subhanallah. Kalaulah dengan kekayaan, jantina dan sebagainya yang saya dah sebutkan itu adalah semua perkara-perkara yang sebahagian besarnya kita tak boleh nak usahakan. Macam contoh jantina tadi. Tetapi subhanallah, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu garis panduan, satu ukuran, satu KPI kepada kita semua. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Takwa kita boleh usaha tak tuan-tuan perempuan? Semua boleh usaha, masya-Allah, tabarakallah. Semua boleh usaha. Lelaki ke perempuan, ke kaya, ke fakir, ke miskin, ke bangsa apa pun boleh usahakan untuk dapat takwa. Kaum apa pun boleh usahakan untuk dapat takwa. Duduk kampung ke, duduk bandar ke, ada internet, tak ada internet, semuanya boleh berusaha untuk capai takwa. Tengok rakan-rakan, yang paling menjadi tunjang perbincangan kita pagi ini adalah frasa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, orang yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah, sekali lagi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, akramakum, orang yang paling mulia di antara kita ni semua, indallah, di sisi Allah, adalah atqakum, yang bertakwa. Bukan ustaz, bukan ustazah, bukan engineer, bukan arkitek, bukan doktor dan sebagainya, bukan lelaki ataupun perempuan, bukan keturunan sekian-sekian, bukan warna kulit sekian-sekian, bukan tinggi rendah sekian-sekian, bukan berjawatan sekian-sekian, tetapi yang bertakwa. Setakwa tuan-tuan perempuan, benda yang semua orang boleh capai, semua orang boleh sampai, semua orang boleh jadi di kalangan orang bertakwa. So takwa ni apa dia tuan-tuan perempuan? Takwa ni secara ringkasnya adalah dua perkara je saya nak sebut. Takwa sebenarnya satu je, dia terpecah kepada dua. Takwa adalah buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah suruh tinggalkan. Buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Ini kena sejajar. Sejajar tuan-tuan perempuan. Minta maaf, saya duk suara baru nak buat comeback balik. Suara baru nak ada balik. Sebab tu ada selingan-selingan, saya minta maaf. Tapi saya harap tuan-tuan perempuan jelas poin saya. Sejajar kita kena buat. Buat apa yang Allah suruh buat dan tinggal apa yang Allah suruh tinggalkan. So, ini semua kita boleh buat tuan-tuan perempuan. Semua kita boleh buat.
Tak kisah lelaki perempuan, tak kisah bangsa apa, suku puak apapun, mengaji kat mana ke, mengaji tinggi rendah ke, ada harta tak ada harta ke, jawatan tinggi ke tidak ke, berpendidikan ke tidak ke, ya lelaki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, tinggi rendah, kulit warna apapun, semua boleh capai untuk jadi orang yang lazim sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah untuk buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Adil tak Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan? Ya, sangat adil, subhanallah. Allah menunjukkan bahawa kita semua ada possibility, ada kemampuan dan ada kemungkinan, ada kebolehan untuk capai tahap menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. So saya harap rakan-rakan yang dimuliakan, sedikit sebanyak rakan-rakan dapat memahami ayat ini untuk saya dan kita semua secara ringkas, beramal untuk ambil semangat dan inspirasi untuk meningkatkan takwa kita, untuk meningkatkan iman kita, untuk memantapkan iman kita, ya, untuk bukan sekadar menzahirkan keislaman kita, tetapi juga dia dari dalam, ya, penyerahan diri kepada Allah Ta'ala, bukan luaran sahaja, bukan di IC sahaja, tetapi yang paling penting bermula daripada di dalam hati kita, syahadah kita daripada hati kita dengan lidah kita dan juga dengan amal tindakan kita, dan itulah buah kepada keimanan. Tuan-tuan dan puan yang terakhir sebelum saya habis, okey, saya nak sebut apa yang disebutkan oleh Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil. Salah satu bentuk keagungan dan kemuliaan Islam adalah tidak pernah mengaitkan kedudukan seseorang di sisi Allah dengan apapun yang tidak ada pada dirinya, dan ia pun tidak sanggup melakukannya. Subhanallah. Okay? Maksudnya, salah satu bentuk keadilan, kemuliaan Islam, iaitu Allah tidak mengaitkan dan Islam tidak mengaitkan kedudukan yang tinggi, darjat yang tinggi, mulia di sisi Allah dengan satu-satu perkara yang kita tak ada, ataupun yang kita tak mampu nak lakukan, yang kita tak ada, yang kita tak mampu nak lakukan, atau kita tak sanggup nak lakukan. Kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah berdasarkan ukuran takwa semata-mata, yang mana semua orang boleh ada dalam diri dia takwa, semua orang mampu usaha untuk capai takwa, dan semua orang sanggup untuk usaha capai takwa. Subhanallah. Ya, ini bentuk keadilan dan juga kemuliaan Islam, yang mana tidak meletakkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah mesti ada sekian-sekian perkara yang sebahagian besar kita mungkin tak boleh buat, tak sanggup buat, ataupun tak ada pada kita secara azali lagi. Tetapi subhanallah, Allah letak kemuliaan di sisi Allah di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Dan takwa itu semua kita, tuan-tuan dan puan, sekali lagi, semua kita boleh capai, mampu capai, sanggup capai, dan semua orang boleh ada takwa di dalam diri kita. Subhanallah, satu KPI yang semua orang boleh capai, tuan-tuan dan puan. Jadi untuk kita jadikan diri kita di kalangan orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala, mendapat pandangan yang mulia dari sisi Allah Ta'ala, tak penting pandangan mulia di sisi manusia. Ya, sebab kadang-kadang pandangan mata kita, tuan-tuan dan puan, melihat kemuliaan seseorang ataupun kita hormat seseorang berdasarkan apa yang dia ada. Kadang kita hormat orang berdasarkan pakaian dia. Ya, kadang kita hormat orang berdasarkan kereta mewahnya atau rumah besarnya ataupun jawatannya ataupun pangkatnya ataupun keturunannya. Itu pandangan yang mulia di sisi manusia sebahagiannya. Tetapi di sisi Allah satu sahaja KPI-nya, takwa. So tulis besar-besar, ya, dekat rumah kita, dekat diary kita,
untuk bagi tahu kepada kita bahawa yang kita kena capai adalah takwa. Kita boleh capai, kita mampu capai, kita sanggup capai, dan takwa tu boleh ada dalam diri kita. Semua orang tanpa apa-apa batas pun. Subhanallah. Okey, subhanallah, saya kira itu sahaja untuk pagi ini sebagai pembuka Jumaat minggu ketiga ini. Moga-moga tuan-tuan dan puan maafkan saya. Moga-moga saya dan kita semua mendapat manfaat, walaupun penceritaannya mungkin agak short and precise, tetapi untuk memberi satu bentuk harapan kepada kita bahawa go for it, go for taqwa. Yang kita nak kejar, yang kita nak capai, yang kita nak cari, yang kita nak usahakan sebetul-betulnya, sekuat-kuatnya adalah untuk mencapai taqwa. Saya akhiri tuan-tuan dan puan dengan kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau berkata, tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang memuji seseorang kerana nasabnya, kerana keturunannya, atau mencela seseorang juga kerana nasabnya. Ya, dalam Al-Quran, kata Ibn Taymiyah, tak ada ayat pun yang puji seseorang atau yang keji seseorang yang berdasarkan keturunan. Tak ada ayat yang Allah puji tentang keturunan, dan juga tak ada ayat yang Allah keji tentang keturunan. Namun pujian itu berdasarkan keimanan dan ketakwaan, dan celaan itu berdasarkan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Subhanallah. So, apa yang kita nak pegang sebagai pengakhiran kuliah kita, tuan-tuan dan puan, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, ya, di dalam Al-Quran tak ada ayat pun yang puji tentang keturunan. Tidak juga keji tentang keturunan ataupun nasab. Tetapi Allah Ta'ala puji tentang keimanan dan ketakwaan yang kita semua boleh capai. Akan capai bila berusaha, sanggup mencapai, mampu mencapai, dan boleh ada dalam diri kita tanpa mengira batas apapun. Yang tu yang Allah puji, iaitu iman dan takwa. Dan yang dicela, yang dikeji di dalam Al-Quran adalah kekufuran, kesyirikan, kefasikan dan juga kemaksiatan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ringkaskan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, jom kita berusaha untuk jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala dengan keimanan dan juga ketakwaan. Kerana itulah sebenarnya nilai kita sebagai seorang hamba, nilai kita sebagai seorang manusia. Itulah jalan untuk kita mencapai kemuliaan di dunia, khususnya di akhirat, insya-Allah. Terima kasih banyak Hanita Hamid, Hanisa Syafi'i, Nur Cahaya, begitu juga Nur Ash, ya, Syarfah Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih puan. Suwardi Lami, dan juga ada juga bersama dengan kita Sani Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rafi'ah Ismayadi, Faridah Ali, begitu juga Harmiza Ngah, Siti Hajar Ahmad, dan juga jika ada nama-nama yang saya terlepas pandang untuk baca, saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Puan Suryani Rani dan lebih kurang 70 orang bersama dengan kita. Terima kasih banyak yang join live, yang komen, yang bagi reaction dan juga yang share. Insya-Allah jumpa lagi dalam kelas-kelas ataupun kuliah-kuliah akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri semua. Assalamualaikum.